Jadi itu antara intipati dalam pembentangan bajet 2022 yang mana itu adalah dalam fokus ketiga ekonomi makmur dan mapan. Jadi beberapa inisiatif diperkenalkan. Saya amat tertarik dengan amalan rendah karbon yang mana kita target untuk meletakkan negara Malaysia sebagai rendah karbon pada tahun 2050. Jadi hari ini topik pada hari ini saya rasa cukup signifikan dengan perkara ini. Ya, kita nak bercakap berkenaan alam sekitar, tanggungjawab generasi Malaysia, sebab untuk pengetahuan anda semua, pada 21 Oktober lepas merupakan Hari Alam Sekitar. Jadi di kesempatan ini kita ingin bercakap dan juga memberi kesedaran kepada anda tentang kepentingan alam sekitar. Jadi seorang tetamu kami bawakan di studio hari ini, selamat datang diucapkan kepada Profesor Madar Dr. Muhammad Hairi Ibrahim selaku pensyarah senior Jabatan Geografi dan Alam Sekitar, juga merupakan Dekan Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi hari ini kita nak bercakap mengenai alam sekitar, tanggungjawab generasi Malaysia. Secara mukadimahnya, sempena bulan Hari Alam Sekitar, Doktor, apakah yang harus diberi perhatian kepada kita semua pada ketika ini? Terima kasih menjemput pada SPM pagi ini. Alhamdulillah sempena bulan Hari Alam Sekitar Negara ya, pada bulan Oktober, walaupun ia baru berlalu tetapi cukup bermakna ya pada kita semua, kerana apakah pentingnya Hari Alam Sekitar Negara. Mungkin dahulu kita hanya menyambut sehari ya, tapi kali ini kita sambut sebulan, dan ia bukan satu tanda hentinya kita terhadap itu. Tetapi dengan agenda belanjawan baru-baru ini, iaitu neutral carbon kan, dan bagaimana inisiatif-inisiatif ini haruslah digalakkan dan diteruskan. Dengan itu pastinya agenda Hari Alam Sekitar ini harus diterapkan menjadi satu tanggungjawab semua generasi, khususnya generasi-generasi muda, menjadikan negara Malaysia kita terus berada dalam keadaan kelestarian atau tahap kelestarian yang tinggi. Maka inisiatif-inisiatif hijau ini seperti mana yang dinyatakan oleh Menteri Kewangan itu menjadi satu agenda yang penting kepada negara, kerana kesejahteraan dan kelestarian atau kemampanan itu menjadi satu cukup agenda untuk komuniti kita yang dikatakan keluarga Malaysia. So inilah perkara-perkara yang terus kita harus terapkan dan ambil perhatian dalam inisiatif-inisiatif ini. Dan ini menjadi satu agenda negara yang harus kita terus laksanakan. Kalau boleh kongsikan, ialah alam sekitar ini menjadi tanggungjawab generasi muda. Apakah antara perkara penting yang perlu dititik beratkan untuk generasi muda supaya mereka boleh terus mempunyai perasaan cinta akan alam sekitar dan tidak melupakan untuk menjaga alam sekitar yang sememangnya perlu terus dipelihara untuk generasi, bukan untuk mereka saja tapi generasi selepas mereka? Ya, kalau kita lihat hari ini ya, generasi muda kita lebih terdedah dengan handphone, terdedah dengan teknologi. Tetapi bagaimana kita menggunakan aplikasi teknologi ini dalam menerapkan kesedaran-kesedaran yang penting kepada generasi muda. Antaranya mungkin dengan keadaan semasa pandemik COVID-19, kita membawa kepada bagaimana secara virtual dan secara webinar generasi-generasi muda terdedah dengan kesedaran-kesedaran melalui info-info ilmu dalam bentuk grafik dan sebagainya. Tetapi hari ini kita telah melalui fasa-fasa, fasa kedua dan fasa ketiga, dan ada yang telah membawa kepada fasa keempat. So ini menjadi satu tanggungjawab yang cukup besar kepada kita, membawa generasi muda libat sama. Maksudnya terlibat sama dalam program-program kesedaran yang membawa kepada keadaan-keadaan yang libat sama dalam menangani masalah-masalah rutin harian seperti masalah sampah sarap. Bagaimana pendekatan kasar yang membawa program baru iaitu KUDAH oleh Datuk Seri IR Zaini Ujang, yang membawa program-program KUDAH yang libat sama komuniti. Yang sebenarnya ini adalah satu inisiatif baru yang harus dipuji kerana membawa inisiatif-inisiatif libat sama komuniti. Kerana menjadi rutin harian kehidupan kita iaitu berdekatan dengan sungai. Dan sungai hari ini menjadi tempat riadah. Maka inisiatif ini haruslah kita kembangkan seluruh negara, kerana pastinya semua persekitaran kita ada sungai,
ada tumbuh-tumbuhan, kan, ada hutan rekreasi yang kita jadikan pusat rekreasi, tetapi mungkin kita telah meninggalkan sungai. Ramai orang pergi ke kawasan-kawasan hutan paya bakau dan bagaimana ia menjadi sebahagian daripada program hujung minggu bersama remaja atau peringkat sekolah, sekolah menengah atau belia yang menjadi pemimpin masa akan datang yang pelopor kepada menjaga kelestarian alam. Maka ini harusnya kita terapkan dan menjadi satu tanggungjawab yang penting kepada generasi kita, kerana generasi yang peka kepada persekitaran akan mewujudkan dan mengurangkan kos-kos yang kita harus laksanakan sebelum ini, kerana pendekatan itu lebih pendekatan kepada dekat di hati, pendekatan kesedaran alam sekitar bersama persekitaran, dan bukan hanya kita bergantung kepada pihak kerajaan tetapi NGO dan komuniti bersama-sama. Ini yang sebenarnya satu konsep yang cukup holistik yang perlu kita ambil berat dalam penekanan kepada generasi muda. Di peringkat antarabangsa, Komitmen Malaysia untuk merektifikasikan perjanjian di peringkat antarabangsa untuk menjadikan negara rendah karbon, contohnya perjanjian di Rio de Janeiro, dan juga pada bajet 2022 dibentangkan Malaysia sebagai negara rendah karbon pada tahun 2050. Itu antara fokusnya. Selain daripada fokus menjadi negara rendah karbon, apa lagi aspek-aspek yang perlu diberi tumpuan pada ketika ini, Doktor? Kalau kita lihat perkembangan hari ini, kita meletakkan satu dasar iaitu negara rendah karbon. Dan dalam keadaan ini kita membuat pelbagai program yang membawa kepada inisiatif tanam pokok sebelum ini. Tetapi mungkin keadaan ini perlu juga kita melihat kepada bagaimana memupuk generasi muda dan bagaimana generasi kita menggunakan teknologi, terutamanya kita sekarang membangunkan teknologi automobil dan teknologi yang membawa kepada keadaan-keadaan pengurangan suhu. Dan hari ini kita melihat dasar matlamat pembangunan mampan dan dasar perubahan iklim negara. Saya berfikir bahawa dasar perubahan iklim negara ini perlu dilihat semula dan bagaimana ia selari dengan industri automobil yang sekarang berkembang dengan penggunaan elektrik dan pengurangan penggunaan plumber, dan ini juga bakal dibincangkan dalam COP yang bakal dilaksanakan pada awal tahun hadapan di Paris antara dia. Dan pastinya dasar pembangunan mampan 2030 itu akan berakhir sekitar lebih kurang 9 tahun lagi. Maka bagaimana kita punya inisiatif, negara kita membawa kepada inisiatif-inisiatif baru yang membawa kepada ke arah industri yang mampan. Ini satu perkara yang perlu kita lihat, kerana negara-negara industri sekarang ke arah itu. Dan bagaimana bentuk-bentuk kenderaan yang mesra alam, environmental friendly, maka menjadi satu sistem automobil baru. Dan bagaimana kita mewujudkan kesedaran ini kepada komuniti dan rakyat Malaysia ke arah penggunaan teknologi ini. Dan bagaimana juga kita perlu menguruskan kenderaan-kenderaan yang lama yang harus kita bawa kepada satu keadaan baru dan membawa kepada perkembangan automobil baru yang mesra alam. Dan ini yang sebenarnya membawa kepada satu arah baru dalam menangani perubahan iklim dan membawa kepada konsep komuniti mesra alam. Selain daripada program-program yang kita terapkan bersama komuniti kita semula, program-program dulu mungkin 3R, sekarang mungkin 4R, 5R. Dan ini mendedahkan komuniti menggunakan bahan-bahan kita semula ini sebagai menghasilkan sumber pendapatan baru kepada mereka. Dan kebergantungan kepada sumber asli itu dapat kita rendahkan. Banyak bahan-bahan kita semula itu diguna pakai. Dan industri-industri yang berasaskan karbon juga bagaimana membantu kerajaan dalam membentuk kitaran karbon yang berkitar dan memastikan kelestarian negara. Doktor, untuk kita membawa masyarakat Malaysia mempunyai kesedaran ke arah itu pastinya mula dengan pendidikan. Jadi bagaimana pada pandangan doktor melihat institusi pendidikan itu perlu memainkan peranan untuk memastikan agar masyarakat kita mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap alam sekitar? Secara ringkas, doktor. Okey, secara ringkasnya, saya
hampir 20 tahun menuju 20 tahun di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI dan berada di Jabatan Alam Sekitar Fakulti Sains Kemanusiaan, maka saya berpandangan kalau sejarah pembelajaran, contohnya saya dan mungkin generasi yang lebih tua daripada saya, maka kita belajar subjek geografi dengan begitu lama daripada sekolah rendah dengan adanya kajian tempatan, kemudian kita ada subjek geografi sehingga tingkatan 5 dan tingkatan 6. Maka saya rasa sistem pendidikan pada hari ini, pembelajaran geografi dan alam sekitar itu yang dekat hanya terhad sehingga tingkatan 3. Tingkatan 4 dan 5 telah berakhir hanya sekadar elektif. Dan hari ini kita lihat tidak ramai juga yang mengambil subjek geografi di peringkat pra-universiti atau tingkatan 6. Maka saya lihat kesinambungan itu seperti tidak saling melengkapi. Maka saya suka mencadangkan pada hari ini kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan pihak kerajaan kepada kita melaksanakan, kerana generasi awal umur macam saya ni 50 tahun kan, menuju 50 tahun dan ke atas, kita telah belajar dengan lengkap geografi dan alam sekitar itu dan menjadi kita kesedaran yang cukup luas. Tetapi generasi hari ini hanya mempelajari sekadar tingkatan 3. Contohnya seorang usahawan, selepas tingkatan 3 dia menjadi seorang usahawan atau entrepreneurship, maka ini akan mengurangkan pengetahuan beliau kerana belajar setakat tingkatan 3. Maka sewajarnya kita kembalikan subjek geografi dan yang dekat dengan alam sekitar ini menjadi satu subjek yang penting dalam arus perdana di Malaysia dan meletakkan kesedaran, penerapan kesedaran ini dalam pendidikan negara. Kalau itu dirangkumkan, itulah antara harapan yang disuarakan oleh Profesor Mada Dr. Muhammad Hairy Ibrahim. Terima kasih bersama kita hari ini untuk memberikan sedikit banyak berkenaan alam sekitar tanggungjawab generasi Malaysia. Jadi, baiklah, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Terima kasih kepada anda yang menonton seawal jam 8 pagi tadi. Jadi sekarang kita diberi kelonggaran untuk merentas negeri, pergi melancong dan sebagainya. Dalam masa yang sama kita harus kena ikut segala SOP dan juga protokol kesihatan supaya kes tidak lagi meningkat. Kita nak kes yang sentiasa menurun. Jadi terus patuhi SOP. Jangan lupa anda juga betul saja bersama dengan kami di Saluran Berita RTM ataupun TV1 selepas program Selamat Pagi Malaysia. Ada banyak lagi program yang akan menyusul. Saya Syuhaidah Arifin. Saya Ridha Muzaffar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga jumpa lagi.